Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, cikgu akan menerangkan topik 4.4, peruntukan diet harian yang disarankan dan indeks gisim badan. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, mengenal pasti maksud dan kegunaan RDA. Kedua, membandingkan keperluan kalori dengan merujuk jadual komposisi makanan. Ketiga, mengira nilai tenaga yang terdapat dalam makanan. Keempat, mengenal pasti maksud dan kegunaan BMI. Kelima, mengira tahap BMI menggunakan formula BMI. Dan yang terakhir, mencadangkan cara untuk mengatasi masalah berat badan yang berlebihan. Peruntukan diet harian yang disarankan. Peruntukan diet harian yang disarankan atau Recommended Dietary Allowance ataupun RDA ialah satu jadual yang menunjukkan tahap keperluan nutrien harian oleh individu yang sihat mengikut jantina, umur ibu mengandung dan ibu yang menyusukan anak. Terdapat beberapa kegunaan RDA, iaitu yang pertama, sebagai panduan kepada industri makanan untuk membuat label makanan, iaitu memberikan maklumat makanan pada bungkusan makanan sesuatu produk. Yang kedua, sebagai bahan rujukan kepada individu dan pakar pemakanan untuk merancang menu harian. Yang ketiga, RDA juga dijadikan panduan kepada penggubal polisi dalam bidang pemakanan dan pertanian untuk menjamin bekalan makanan penduduk sesebuah negara agar mencukupi. Dan yang terakhir, sebagai alat pengukur untuk menilai kualiti sesuatu bahan makanan berdasarkan ketumpatan nutrien dalam makanan tersebut dan kaitannya dengan kesihatan. Ini adalah jadual komposisi makanan. Dalam jadual komposisi makanan ni terdapat pelbagai perkara seperti kumpulan individu yang sihat mengikut jantina, umur, ibu mengandung dan juga ibu yang menyusukan anak. Selain itu, terdapat nilai tenaga yang diperlukan oleh setiap individu mengikut peringkat umur. Seterusnya, dalam jadual ini juga terdapat berapa keperluan nutrien yang diperlukan oleh setiap individu. Jadi kalau kita tengok kat sini ada pelbagai nutrien lah yang diperlukan oleh badan. Protein, kalsium, ferrum, vitamin, tiamina, riboflavin, niacin, asid folik, vitamin B12 dan juga asid ascorbic. Okey, semua ni adalah nutrien yang diperlukan oleh tubuh kita dan keperluannya adalah berbeza mengikut individu, mengikut umur dan juga mengikut jantina. Okey, yang paling penting yang kita kena tengok di sini ialah jumlah pengambilan tenaga yang diperlukan oleh setiap individu. Okey, sebagai contoh kita tengok, okey, ini adalah keperluan tenaga bagi bayi diikuti dengan kanak-kanak. Okey, lebih banyaklah berbanding dengan bayi sebab bayi ni dia kurang aktif berbanding dengan kanak-kanak. Okey, bayi kerja dia apa? Makan, kemudian tidur. Lepas tu kalau kanak-kanak ni dia banyak sikitlah aktiviti dia sebab dia tengah mengalami proses perkembangan seperti merangkak, berlari, bermain. Jadi keperluan tenaga dia adalah lebih banyak berbanding dengan keperluan bayi. Okey, bila umur bertambah, kita pergi kepada peringkat remaja pula. Okey, keperluan remaja lelaki adalah berbeza dengan remaja perempuan. Kalau kita bandingkan kat sini,
Remaja lelaki memerlukan lebih banyak tenaga berbanding dengan remaja perempuan. Okey, begitu juga dengan orang dewasa. Keperluan tenaga bagi dewasa lelaki adalah lebih banyak berbanding dengan dewasa perempuan. Kat sini mungkin disebabkan lelaki tu mempunyai lebih banyak otot berbanding dengan perempuan dan mereka lebih aktif lah berbanding dengan perempuan. Seterusnya kita tengok keperluan bagi ibu mengandung dan juga ibu menyusukan anak. Ibu mengandung dan ibu menyusukan anak ni biasanya terdiri daripada dewasa perempuan lah. Okey, peringkat umur dalam 20 hingga 39 tahun. Ini kebiasaannya lah. Okey, jadi kalau dewasa perempuan sahaja yang tidak mengandung, mereka memerlukan tenaga sebanyak 2000 kalori sehari. Tetapi kalau perempuan tersebut mengandung, mereka memerlukan tambahan sebanyak maklumat yang tertera ni mengikut usia kandungan mereka. Okey, sebagai contoh ni trimester pertama. Trimester ni maksudnya 3 bulan lah. 3 bulan pertama, 3 bulan kedua dan 3 bulan yang ketiga. Total 9 bulan kan perempuan mengandung. Jadi untuk trimester pertama ni contohnya perempuan dewasa umur 25 tahun, okey, mengandung 3 bulan pertama. Jadi keperluan tenaga dia ialah 2000 tambah 150 kilokalori. Jadi ada tambahan lah kat sini. Kalau perempuan tu masuk trimester kedua pula, 6 bulan, dia perlukan tambahan sebanyak 350 kilokalori lagi. Okey, itu untuk ibu mengandung. Kalau perempuan menyusukan anak pula, okey, bagi 6 bulan pertama, 6 bulan pertama ni anak lah, usia anak 0 hingga 6 bulan. Tenaga yang diperlukan oleh ibu yang menyusukan anak perlu ditambah lagi sebanyak 550 kalori. Kalau kita tengok kat sini, keperluan ibu mengandung dengan ibu menyusukan anak perlu ditambah lagi berbanding dengan ibu perempuan dewasa yang tidak mengandung dan tidak menyusukan anak. Sekarang kita akan tengok nilai tenaga dalam makanan. Apa itu nilai tenaga dalam makanan? Nilai tenaga dalam makanan ialah kuantiti tenaga yang terdapat dalam makanan untuk melakukan aktiviti. Jadi, untuk mengira nilai tenaga dalam makanan, kita akan menggunakan jadual komposisi nutrien seperti dalam gambar ni. Ini adalah jadual komposisi nutrien. So, dalam jadual ni terdapat jenis makanan yang telah dimasak, ada juga maklumat peratus bahagian yang boleh dimakan dan jumlah tenaga yang dibekalkan untuk makanan tersebut. Selain itu, komposisi garam mineral yang terkandung dalam makanan tersebut juga diberikan maklumat lah. Okey, seperti protein, berapa gram ada protein dalam ni. Contohnya kalau bawal hitam belada ni terdapat 24.3 gram protein, 3.3 gram karbohidrat, 70 mg retinol. Itu contoh ya. Jadi untuk mengira nilai tenaga dalam makanan, perkara pertama yang perlu kita buat ialah mengenal pasti berat makanan dan juga peratus EP. Okey, kita kena tahu berapa berat makanan yang kita makan dan mesti mengetahui peratus EP. EP tu adalah, EP tu stand for edible portion ataupun kita cakap dengan bahasa mudahnya, peratus bahagian yang boleh dimakan. Okey, sebagai contoh bawal hitam belada ni, kenapa 70% sahaja boleh dimakan? Sebab terdapat bahagian yang tidak boleh dimakan pada ikan tu.
Sebagai contoh macam tulang ikan, sisik, bahagian sisik dia, itu semua tidak boleh dimakan. Jadi pengiraan nilai tenaga dalam makanan ni hanya dikira berdasarkan peratus bahagian yang boleh dimakan sahaja. Okey, selain daripada tu, pengiraan nilai tenaga ni hanya melibatkan 3 nutrien sahaja, iaitu protein, lemak dan juga karbohidrat. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Macam mana cara untuk mengira nilai tenaga dalam makanan. Okey, yang pertama, pelajar kena mengenal pasti peratus EP bagi setiap makanan dulu. Okey, peratus EP. EP ni apa? EP ni stand for edible portion, ataupun dengan kata lain kita cakap bahagian yang boleh dimakan pada makanan tersebut. Jika EP ni kurang daripada 100%, pelajar perlu mengira bahagian yang boleh dimakan. Kalau 100% tak ada masalah lah. Okey, tapi kalau bukan 100%, pelajar perlu mengira mengikut formula ini, iaitu EP per 100 darab dengan berat makanan sama dengan jumlah yang boleh dimakan dalam unit gram. Okey, sebagai contoh, cikgu bagi contoh. Contohnya macam tembikai. Okey, tembikai bukan semua kita boleh makan kan. Tembikai dia ada biji dia, lepas tu dia ada bahagian kulit yang tebal tu yang tak boleh makan. So contoh tembikai berat dia adalah 150 gram dan EP dia 70%. 70% boleh dimakan. Kulit kita kena buang. Jadi kita perlu masukkan dalam formula ni lah. Okey, EP dia berapa? EP mula-mula EP EP 70 per 100 darab dengan berat makanan 150 gram. Jadi tekan kalkulator. Berapa kita akan dapat? Sekejap 70 bahagi 100. Okey, 70 bahagi 100 darab dengan 150 sama dengan 105 gram. Okey, apa maksud 105 gram ni? Daripada berat tembikai iaitu 150 gram tembikai ni hanya 105 gram sahaja yang boleh dimakan. Yang lain tu kena buang. Disebabkan apa? Mungkin kulit dia ke, biji dia ke. Okey, jadi berat ini yang akan kita ambil untuk masukkan dalam pengiraan nilai tenaga dalam makanan. Okey, ini jika EP kurang daripada 100% lah. Jika EP dah 100%, contohnya macam belimbing kan, okey, ataupun kuih lapis, kari pap, tak ada bahagian yang kita tak boleh makan. 100% kita boleh makan kan. Jadi, kita terus masukkan ke dalam formula ni untuk buat pengiraan nilai tenaga makanan. Okey, contoh dia, formula dia ialah porsi ataupun berat makanan bahagi 100 darab dengan nilai nutrien darab dengan nilai pembekal tenaga nutrien. Okey, sama dengan berapa jumlah kiraan yang kita dapat dalam unit kilojoule. Okey, nanti kita akan tengok contoh dia. Jadi, biasanya nilai nutrien ni diberi dalam soalan. Sebagai contoh, dia akan bagi tahu, kira nilai tenaga bagi belimbing. Belimbing tu dia akan senaraikan 100 gram belimbing mengandungi 5 gram karbohidrat, 0.7 gram protein, 0.1 gram lemak. Nilai nutrien tu dia akan bagi siap-siap untuk ketiga-tiga nutrien tu. Cuma pelajar perlu ingat nilai pembekal tenaga bagi nutrien iaitu karbohidrat 17 kilojoule, protein 17 kilojoule dan lemak 38 kilojoule. Yang ni kita kena ingat. Yang ni tidak dibekalkan nilai dia. Dalam soalan. Yang ni pelajar perlu ingat. Senang saja. Karbohidrat dengan protein 17 kilojoule dan lemak pula 38 kilojoule.
Sekarang kita tengok contoh pengiraan untuk makanan belimbing manis. Belimbing berat dia 100 gram. Jadi EP dia 100%. EP dia 100% maksudnya keseluruhan bahagian belimbing ni boleh dimakan. Nilai nutrien dia dah bagi kat sini. Karbohidrat 5.0 gram, protein 0.7 gram, lemak 0.1 gram. Jadi maklumat ni yang diberi kita akan masuk ke dalam formula. Apa formula dia? Porsi ataupun berat makanan. Okey, contohnya kat sini berat makanan dia 100. Nanti kita tulislah 100 gram per 100. Darab dengan nilai tenaga. Kita kena tengok nak kira nilai apa. Karbohidrat ke, protein ke, lemak ke. Dan nilai pembekal nutrien yang kita perlu hafal tadi yang cikgu bagi tahu. Apa? Karbohidrat 17 kilojoule. Protein juga 17 kilojoule. Manakala lemak ialah 38 kilojoule. Tak susah pun nak ingat. Contoh pengiraan dia. Okey, bila kita nak buat pengiraan, cikgu galakkan semua buat dalam bentuk jadual supaya senang untuk kamu lihat dan juga senang untuk cikgu tanda. Mula-mula kita buat kotak ni. Berat makanan. Okey, tulis nama makanan kat sini. Belimbing. Okey, berapa? Belimbing manis 100 gram, EP dia 100 gram. Jadi, kita buat kotak siap-siap untuk mengira karbohidrat, protein dan juga lemak serta kotak jumlah dia. Kenapa kita kena tahu jumlah? Kita kena tahu keseluruhan nilai tenaga yang dibekalkan oleh belimbing manis ni. Jadi, untuk karbohidrat, masukkanlah formula ni. Masukkan formula ni. 100 per 100 darab dengan karbohidrat nilai dia, nilai nutrien dia 5.0 kan? Okey, darab 5.0 darab dengan nilai pembekal tenaga bagi karbohidrat ialah 17 kan? Okey, jadi dapatlah total dia tekan kalkulator dapat 85 kilojoule. Untuk protein pula, samalah masukkan dalam formula. Kebetulan dia punya berat ni 100 per 100 gram. Senanglah kita kira. Jadi 100 per 100 darab 0.7. 0.7 ni nilai dia bagi nilai yang diberi 0.7 darab dengan 17 ni nilai pembekal tenaga nutrien. So dapatlah 11.9 kilojoule. Lepas tu kita kira dengan lemak pula. Okey, lemak beza dia kat sini ialah nilai dia 38. So kita akan dapat jumlah kat sini. Jadi jumlah yang sebenar kita kena tambahlah. Jumlah nilai tenaga dalam makanan kita kena tambah ketiga-tiga tenaga yang dibekalkan oleh karbohidrat, protein dan lemak. So tambahlah 85 kilojoule tambah 11.9 kilojoule tambah dengan 3.8 kilojoule, dapatlah jumlah dia 100.7 kilojoule. 100.7 kilojoule. Jadi untuk pengiraan ni mesti ditunjukkan jalan kira. Okey, untuk pemberian markah jalan kira ni biasanya kita akan bagi 1 markah, jawapan yang betul 1 markah. So, jangan skip jalan kira. Jangan tekan kalkulator je terus tulis jalan kira. Jadi, rugi untuk kamu. Okey? Okey, sekarang kita akan tengok pengiraan nilai tenaga makanan bagi makanan jenis lain pula. Okey, yang pertama kita akan tengok nasi dagang. Yang kedua, ikan kembung goreng belada. Okey, untuk nasi dagang, perkara pertama bila kita diminta untuk mengira nilai tenaga makanan, kita kena tengok berat makanan ataupun porsi yang diberi. So, macam nasi dagang ni kita tengok dia punya porsi dia ialah 250 gram dan berat peratus EP dia ialah 100%. Maksudnya nasi dagang ni 100% kita boleh makan. Jadi, yang ni tak ada masalah. Terus masukkan ke dalam formula yang cikgu ajar sebelum ni. Okey, jadi berat ataupun porsi per 100 darab dengan nilai nutrien yang diberi darab dengan nilai pembekal tenaga bagi nutrien tersebut. Okey, contoh
karbohidrat ni 36.6 nutrien ataupun nilai makanan. Jadi 250 bahagi 100 darab 36.6 darab dengan 17 kilojoule. So dapatlah jumlah ni ya. Okey, seterusnya untuk protein, buat lagi benda yang sama. Okey, 250 bahagi 100 darab dengan nilai nutrien iaitu 3.2 darab dengan nilai pembekal tenaga bagi protein ialah 17 kilojoule. Jadi, tekan kalkulator, kita akan dapat 136 kilojoule. Itu untuk protein. Kemudian, kita kira pula untuk lemak. Ulang lagi proses yang sama. 250 bahagi 100 darab dengan 4.9 darab dengan 38. Okey, ini nilai pembekal tenaga lah. So, kita akan dapat 465.5 kilojoule untuk lemak. Jadi, nilai tenaga bagi nasi dagang kita kena tambah ketiga-tiga ni. Barulah dapat nilai tenaga yang sebenar untuk nasi dagang. So, tambah 1555.5 tambah dengan 136 kilojoule tambah dengan 463.5 kilojoule, kita akan dapat 2157 kilojoule. Okey, ini jumlah nilai tenaga bagi nasi dagang. Sekarang kita akan tengok pula pengiraan bagi ikan kembung goreng belada. Jadi, porsi bagi ikan kembung adalah 80 gram. EP dia 80% saja. Maksudnya, ada bahagian pada ikan kembung yang kita tak boleh makan. Jadi, kita kena buat pengiraan dulu berapa gram yang boleh dimakan daripada 80 gram berat ikan kembung tersebut. Jadi, pengiraan dia EP per 100, 80 per 100 darab dengan porsi ni, iaitu 80 gram. So, kita akan dapat 64 gram bahagian ikan yang boleh dimakan. Jadi, 64 gram ni lah yang akan kita bawa masuk ke dalam formula ini. Jadi, kita kira 64 bagi 100 darab dengan nilai nutrien 1.2 darab dengan nilai pembekal tenaga bagi karbohidrat 17 kilojoule. Jadi kita akan dapat 13.056 kilojoule. Itu untuk karbohidrat. Seterusnya kita kira pula untuk protein. Ulang langkah yang sama. Okey, 64 per 100 darab 19.4 darab dengan, ini samalah untuk protein 17. So, kita akan dapat jumlah 211.072 kilojoule. Okey, itu untuk protein. Seterusnya, ulang lagi langkah yang sama untuk lemak. 64 per 100 darab dengan 28.2 darab dengan 38, kita akan dapat jumlah 685.824 kilojoule. Okey, ini untuk lemak. Jadi, untuk tahu jumlah nilai tenaga yang dibekalkan oleh ikan kembung goreng belada, kita kena tambah jumlah tenaga daripada karbohidrat, protein dan lemak. Tambah ketiga-tiga ni, kita akan dapat 909.952 kilojoule. Okey, selesai pengiraan nilai tenaga makanan. Susah ke senang? Okey, konsep dia senang saja. Kalau kamu faham, kamu boleh buat pengiraan. Okey, kalau tak faham memang tak boleh buatlah. Seterusnya kita akan lihat indeks jisim badan atau body mass index, BMI. Indeks jisim badan atau body mass index ialah
merupakan formula untuk menilai berat badan dan berkait rapat dengan ketinggian seseorang. Jadi BMI ni merupakan pengukuran tidak langsung komposisi badan yang berkaitan dengan kandungan lemak dalam badan dan ketinggian seseorang. Jadi seseorang individu boleh menggunakan BMI untuk mengetahui berat ideal dan tahap risikonya. Ini sebagai contohlah, kurang berat badan, BMI kurang daripada 18.5. Jadi kalau normal 18.5 sehingga 24.9. Okey, kalau lebih berat badan, BMI lebih daripada 23. Seterusnya 23.1 hingga 24.9 ni dah berisiko lah. Okey, berisiko diikuti dengan seterusnya obes kelas pertama dan juga obes kelas kedua. Ini untuk maklumat semualah. Okey, maklumat umum lah, pengetahuan umum. Okey, sekarang kita akan tengok pengiraan indeks jisim badan ataupun body mass index. Okey, formula dia ialah senang saja, berat dalam unit kg bahagi tinggi darab tinggi dalam unit meter. Okey, contoh pengiraan, berat badan anda 66 kg dan tinggi ialah 170 meter ataupun 170 cm. Jadi 170 cm ni kita kena convert kepada meter, bagi 100 jadi 1.7 meter. Jadi untuk mengira, kita masukkan dalam formula berat 66 bagi dengan 1.7 darab dengan 1.7. Jadi jumlah yang akan kita dapat ialah 22.8. Itu adalah BMI kita, 22.8. Jadi status BMI ni 22.8 ialah status unggul dan juga sesuai. Jadi untuk yang ada BMI ini, kena terus amalkan pemakanan yang sihat dan amalkan senaman supaya dapat mengekalkan BMI tersebut. Okey, so nanti kamu try kira BMI badan kamu sendiri dan comparekan dengan jadual yang telah cikgu bagi tadi. So, bila dah dapat tahu jumlah BMI tu, berapa BMI badan kamu, kamu kena ambil tindakan lah untuk sama ada untuk mengekalkan BMI tersebut ataupun untuk mengurangkan dan menambahkan BMI. Okey, yang terakhir yang akan kita bincangkan pada hari ini ialah cara untuk mengatasi berat badan berlebihan. Okey, di sini terdapat 5 cara untuk mengatasi berat badan yang berlebihan. Yang pertama yang perlu kamu buat untuk mengatasi berat badan berlebihan ialah mengambil sarapan. Okey, pengambilan sarapan ni dapat membekalkan nutrisi dan tenaga untuk meningkatkan kemampuan otak melakukan pelbagai aktiviti pada waktu pagi. Sebagai contoh, aktiviti belajarlah. Okey, jadi penting untuk mengambil sarapan. Okey, seterusnya yang kedua ialah banyakkan pengambilan makanan berserat. Kenapa? Sebab serat ni sangat penting untuk menurunkan paras kolesterol dan juga dapat melancarkan sistem pencernaan dalam badan kita. Okey, seterusnya yang ketiga, mestilah minum air secukupnya. Okey, minum air yang cukup dapat mengelakkan daripada makan secara berlebihan. Jadi setiap hari kita disarankan minum air sebanyak 6 hingga 8 gelas air sehari. Jadi kalau kamu search dekat internet ke, banyak cara untuk kamu minum air supaya tak lupa minum air. Ingat sekurang-kurangnya kita kena minum 6 hingga 8 gelas air sehari. Seterusnya yang keempat ialah mengamalkan senaman.
Okey, kenapa kita kena amalkan senaman? Senaman boleh menjadikan tubuh badan kita menjadi cergas. Okey, jadi tak perlu buat senaman yang berat. Okey, kamu boleh buat senaman yang ringan. Contohnya berjalan kaki sekurang-kurangnya 5 km sehari. Jadi dengan berjalan kaki ni dapat menurunkan berat badan dan menjadikan tubuh badan kita sentiasa sihat. Dan yang terakhir ialah makan secara teratur. Okey, makan secara teratur ni maksudnya makan mengikut waktulah. Okey, kalau kamu tengok gambar yang cikgu bagi ni, untuk breakfast, lunch dan dinner, dia ada waktu-waktu tertentu. Bukannya kalau kamu bangun pukul 12 tengah hari, kamu breakfast pukul 12 tengah hari. Bukan macam tu. Makan hendaklah secara teratur dan mengikut waktu dia yang sebenar. Kemudian kena pastikan jumlah makanan yang diambil tu mestilah sekurang-kurangnya 3 kali sehari kamu ada makan, iaitu untuk sarapan, makan tengah hari dan juga makan malam. So, kalau kita boleh amalkan 5 langkah ni, insya-Allah kita boleh mengatasi masalah berat badan berlebihan. Okey pelajar, itu sahaja topik yang kita nak bincang pada hari ini. Kita jumpa lagi di dalam kelas yang akan datang ya. Bye.